Terima kasih, Timbalan Speaker. Tuan Yang Ketua, saya ingin membangkitkan beberapa isu berkait dengan bencana banjir yang telah melanda Lembah Kelang semalam dan juga di kawasan Parlimen Kelang, kawasan parlimen saya. Laporan terbaru daripada Intergovernmental Panel on Climate Change ataupun IPCC menyatakan bahawa hujan akan menjadi lebih lebat dan kerap di seluruh Asia dalam dekad akan datang. Ini bermakna kekerapan banjir akan meningkat dan kos untuk projek-projek tebatan banjir akan semakin meningkat, terutamanya di bandar yang pesat membangun. Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia ataupun NARIM telah mendapati bahawa kesan perubahan iklim boleh menyebabkan banjir yang lebih teruk di kawasan pendalaman sungai dan pesisiran pantai. Study on Impact of Climate Change on Sea Level Rise in Malaysia 2017 oleh NARIM menyatakan beberapa kawasan pesisiran pantai termasuk sebahagian besar Kelang mempunyai risiko untuk tenggelam akibat perubahan iklim dan juga peningkatan paras air laut. Pada tahun 2019, kajian Center for Governance and Political Studies telah menyatakan sebahagian bandar-bandar pesisiran pantai termasuk Kelang ataupun kawasan Parlimen Kelang, daerah Kelang akan tenggelam menjelang tahun 2050. Kajian tersebut telah mengukur peningkatan paras air laut menggunakan model Shuttle Radar Topography Mission, SRTM. Kajian elevation data triple estimates of global vulnerability to sea level rise and coastal flooding terbitan Nature Communications juga menjangkakan sebahagian bandar Kelang akan tenggelam akibat kenaikan paras air laut dan perubahan iklim. Sehingga hari ini, Kelang telah dilanda banjir 5 kali dalam 5 bulan ini. Yang teruk sekali ialah banjir pada 17 dan 18 hari bulan Disember 2021. Kelang merupakan sebuah bandar pelabuhan dengan padatan penduduk yang tinggi dan amat memerlukan dana tambahan bagi meningkatkan kapasiti sistem saliran bagi melebarkan longkang monsun, menambah kapasiti pintu air, membina kolam tadahan banjir dan meninggikan ban-ban di pesisiran pantai. Dan pada pertengahan 2021, kita melihat beberapa kawasan di Kedah, di beberapa air, di bawah air, saya ulang kali, dan pada pertengahan 2021, kita melihat beberapa kawasan di Kedah berada di bawah air dan penghujung tahun lepas dan awal tahun ini, kita melihat banjir besar di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan dalam beberapa hari yang lepas, Lembah Kelang ditenggelami air dan jika ini berterusan untuk beberapa hari lagi, ekonomi Kuala Lumpur akan musnah dan terjejas teruk. Dan kerugian ekonomi boleh mencecah berjutaan ringgit kalau tidak bilion-bilion ringgit. Tuan Yang di-Pertua, orang ramai hidup dalam ketakutan hujan. Bila orang dengar thunderstorm dengan lightning, mereka takut. Mereka nak balik rumah. Mungkin sebab mereka takut rumah mereka akan dibanjiri. Dan ini bukan isu orang-orang dewasa, anak muda pun takut sebab mereka tidak dapat tidur dalam rumah di mana ada banjir, yang ada satu ataupun dua kaki air. Fenomena ini iaitu ketakutan hujan menimbulkan masalah psikologi on top of high number of COVID infections fear, dan setakat ini kami tidak mendengar ataupun melihat sebarang maklum balas daripada agensi-agensi kerajaan mengenai bantuan sokongan psikologi ini. Tuan Yang Pertua, at the end of the day, the rakyat mahu penyelesaian. The people are looking for solutions. Perubahan iklim is a phenomena that is here to stay. Dan kita dapati dengan hujan yang berterusan dan taburan air yang terlalu tinggi, jelas memberi impak menyebabkan sistem saliran di Kelang tidak menampung air sebegitu banyak. Situasi air pasang di laut turut menyebabkan paras air meningkat. Saya mencadangkan kerajaan khususnya KASA mempertimbangkan konsep sponge city seperti di China atau drip irrigation yang diamalkan di negara India sebagai langkah jangka masa panjang untuk tebatan banjir. Tuan Yang Pertua,
saya juga ingin mencadangkan supaya Kasar dan Kerajaan Keluarga Malaysia menubuhkan satu suruhanjaya khas banjir. Satu suruhan khas banjir untuk menyiasat dan memberi cadangan bagi rancangan keseluruhan jangka panjang untuk mengatasi kemungkinan bandar-bandar di Malaysia ditenggelamkan. Siasat ini boleh diketuai oleh pakar tempatan dan luar negara untuk menyiasat bencana banjir dan menyediakan plan penyesuaian iklim negara yang lebih komprehensif. Permintaan untuk menubuhkan suruhanjaya khas banjir ini adalah adil, is fair, memandangkan 6 negeri telah mengalami tragedi akibat banjir dalam beberapa bulan yang lalu, melibatkan kehilangan nyawa. 48 anak Malaysia telah mati oleh kerana banjir, tenggelam, kehilangan harta benda dan gangguan hidup sosial dan juga ekonomi. Bagi rakyat Malaysia, B40, banjir ini adalah double whammy, Tuan Ibu Bertua, kerana kehilangan pekerjaan dan pendapatan semasa pandemik COVID dan sekarang terpaksa menampung kerugian harta benda, kenderaan, perabot yang mencecar lebih kurang RM30,000 hingga RM40,000 satu keluarga, seisi rumah. So ini membebankan orang ramai. So untuk kawasan Klang, saya minta dan juga minta JKR, ini saya telah membuat beberapa kali pesanan kepada JKR, tapi JKR bisu. Saya minta mereka untuk mengkaji semula kekerapan kerja-kerja pembersihan longkang monsun di Klang kepada setiap minggu daripada apa yang sedia ada, iaitu sekali dalam 6 bulan di bawah konsesi kerja raya. Ini tak masuk akal. Macam mana mereka membuat perjanjian konsesi ini untuk membersihkan longkang satu kali dalam 6 bulan? Ini perbuatan bodoh, Tuan Yang Bertua. Saya tengok yang betul-betul sokong pandangan saya dalam hal ini. Saya masih tunggu jawapan daripada JKR sebab saya telah lontarkan isu ini dalam sidang Disember, Januari semasa ada perbincangan khas banjir dan sekarang. Kali ketiga. Selepas itu, Tuan Bertua, saya memberi satu komitmen, saya akan pergi ke mahkamah untuk membawa JKR ke mahkamah supaya bersihkan longkang di Klang. Tengok, saya akan buat. Dan juga memandangkan jumlah banjir yang semakin meningkat di negara ini, saya mencadangkan, Tuan Bertua, supaya kerajaan mempertimbangkan penubuhan Disaster Relief Force dan juga Disaster Relief Research and Training Center. Institusi seperti ini boleh melengkapkan kerja NADMA, which is very, very lacking dan lemah pada masa sekarang. Cerita NADMA itu cerita yang panjang. So saya akan bincang NADMA itu pada masa yang akan datang. Tuan Bertua, saya juga ingin membangkitkan dalam ucapan saya berkenaan bantuan wang ehsan sebanyak RM1,000, dan saya ingin beritahukan ini tidak cukup. Sebab seperti saya katakan tadi, satu keluarga telah menghilang lebih kurang sekurang-kurangnya RM30,000. So bagi RM1,000 tidak cukup dan tidak munasabah. Tuan Ibu Bertua, Malaysia dan Bangladesh menandatangani memorandum persefahaman MOU pada 19 Disember 2021 untuk membawa pekerja Bangladesh ke Malaysia. Saya menggesa kerajaan untuk menyelidik lebih mendalam mengenai 25 ejen pengambilan pekerja Bangladesh dan juga 10 sub-ejen mereka yang ditugaskan untuk pengambilan pekerja Bangladesh ke Malaysia. Banyak syarikat ini mempunyai jawatan pengarah yang saling berkaitan dan tidak jelas siapa yang sebenarnya adalah pemilik. Sewajarnya kerajaan harus berusaha dan mendedahkan kepada umum sama ada benarkah terdapat 275 syarikat berasingan atau sama ada mereka semua adalah proksi untuk 1 orang, 2 orang ataupun 3 orang. Akan permasalahan ini, beberapa pihak telah menimbulkan kebimbangan terhadap butiran MOU yang tidak dibendedahkan kepada umum, dengan setengah pihak mengatakan kebimbangan ini akan mewujudkan sindiket untuk menguruskan pengambilan pekerja antara kedua-dua negara. Beberapa kumpulan kepentingan telah menyuarakan kebimbangan mereka seperti kemungkinan sindiket seperti ini boleh meningkatkan kos
penghijraan pekerja yang seterusnya akan mengakibatkan pekerja dibebani hutang dan terjebak untuk buruh paksa yang sistematik. Saya mohon agar Menteri Sumber Manusia mendedahkan kepada umum MOU yang ditandatangani dengan Bangladesh dan memberitahu Dewan Yang Mulia ini bagaimanakah kerajaan akan menjamin zero recruitment cost supaya pekerja asing dan majikan Malaysia tidak dibebankan. Tuan Ini Pertua, kes kematian dalam tahanan semakin meningkat dan sehingga Mac 2022 sebanyak 14 kes kematian telah direkodkan bersamaan satu kematian setiap minggu secara purata. Saya mencadangkan agar Kementerian Kesihatan menubuhkan unit kesihatan atau perubatan kustodial yang mempunyai peranan khusus untuk menguruskan perkhidmatan kesihatan di pusat tahanan bagi merawati banduan-banduan yang menghadapi komplikasi kesihatan. Sehingga hari ini kerajaan belum menjalankan perbincangan inquest bebas kalau banduan mati dalam tahanan. Ini telah dikertikan sebagai cover up oleh beberapa kumpulan kepentingan dan jika terdapat salah laku anggota polis, pegawai yang ingkar itu masih digantung kerana gantung kerja dan didakwa di mahkamah. Kes kematian Ravinesh Kumar. Tuan Ini Pertua, saya ingin membangkitkan isu kematian kes kanak-kanak berumur 17 tahun Ravinesh Kumar selepas 14 hari mengambil dos vaksin pada 30 hari bulan Disember 2021. Saya telah bangkit kematian anak muda 13 tahun ini dan keluhan ibu bapa berkenaan kepada Menteri dan juga DG Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi saluran Twitter. Beberapa hari yang lalu, Menteri KKM telah berjumpa dengan ibu bapa mendiang untuk lebih kurang 30 minit. Tapi apa yang saya dapat daripada laporan media mengatakan bahawa keluarga Ravinesh Kumar langsung tidak puas hati dengan alasan yang diberikan oleh pihak KKM. Saya cadang supaya laporan postmortem diteliti atau dihalusi secara terperinci oleh jawatan kuasa khas bagi mengandungi pakar-pakar independen. Ini adalah sebab adalah penting untuk memberi keyakinan dan confidence kepada ibu bapa yang lain dan masyarakat secara am untuk memberi vaksin kepada anak-anak mereka. Penjelasan. Ya, terima kasih Kelang, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sikit saja, saya nak minta pohon Kelang untuk komen tentang satu laporan yang dikeluarkan semalam saja, iaitu oleh Asia Sentinel. Najib said seeking friendly AG to keep him out of jail. Laporan ini menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri sedang berusaha mencari AG yang baru, ingin menominate AG yang baru kerana AG yang sekarang sudah bersara 2 hari yang lepas. Tetapi AG yang baru tidak dapat dicari kerana ada perebutan untuk nominate orang yang friendly kepada bekas Perdana Menteri. Dan ini akan mengakibatkan bahawa our top law enforcer, ya, maksudnya Attorney General ini dikuasai oleh golongan politik yang berkepentingan sendiri-sendiri. Kita tahu bahawa AG ini sangat penting untuk dispense justice, ya. Dia kena mendakwa orang yang bersalah. Tetapi kerana kalau AG ini dikuasai atau dinominate oleh orang yang telah disabit kesalahan, maka negara akan jadi hura-hara. Jadi saya mohon supaya kalau boleh Menteri undang-undang clarify kerana ini laporan ini sangat damning, ya, untuk negara dan perlu jawapan daripada kerajaan. Minta pohon YB Kelang. Tuan Menteri, saya sokong pandangan yang telah dikemukakan oleh Bayan Baru tadi dan juga isu ini telah dibangkit juga oleh Bar Council dan juga mereka telah raise the concern that ini tak kena, ada satu yang tidak kena dengan kelewatan appointment AG yang baru. So saya sokong dan saya minta menteri berkenaan untuk menjawab soalan. Sikit saya rasa AG itu tidak boleh dijual beli, ya. It has to be highest integrity, tidak boleh dijual beli. Setujukah YB Kelang? Terima kasih Speaker. Saya nak celah saja Yang Berhormat Kelang lebih kepada isu dibangkitkan berkait dengan pemvaksinan untuk kanak-kanak. Saya sendiri alhamdulillah, ya, kedua-dua anak-anak saya divaksin secara sepenuhnya dan saya dijangkiti COVID, ya, from my son. Tapi alhamdulillah bila kita divaksin, saya rasa penting bagi pihak media juga untuk memberi laporan
Sementara kita memberi ruang ya untuk ibu dan ayah mendapat jaminan, adalah penting untuk melakukan atau menyiarkan laporan selepas proses postmortem. So I think one of the key items, apakah pendapat yang berhormat bila kita bercakap tentang isu pemvaksinan ini dengan begitu berleluasanya berita yang menakutkan yang tidak langsung based on evidence ya. Yang berhormat, saya pohon pandangan kerana akhirnya ia memberi kesan khususnya kepada keluarga berpendapatan rendah, ibu dan ayah yang takut untuk memvaksikan anak-anak mereka, sedangkan itulah cara yang terbaik bagi melindungi mereka daripada bahaya COVID. Terima kasih Yang Berhormat. Thank you Speaker. Yang Berhormat Kelang 2 minit Please wrap up your speech. Pandangan yang dikemukakan oleh Tuan Pau dan masukkan dalam ucapan saya. Akhir sekali Tuan Ketua, cadangan untuk sistem aliran udara di kawasan penyebaran atau sesak COVID-19. Seperti yang kita tahu, penularan COVID-19 kini semakin berleluasa. Satu cara untuk kawal penularan COVID-19 adalah untuk menjamin sistem aliran udara yang baik. Saya cadang supaya pihak pengusaha, iaitu businessman dan sebagainya, memasang penapis udara di tempat-tempat risiko jangkitan ini melalui bantuan Department of Occupational Safety and Health dan Kementerian Kesihatan. Pertimbangan ini perlu perlu dan penting memandang hakikat bahawa tempat-tempat ini terdiri daripada industri-industri kecil sederhana seperti syarikat multinasional yang mana mereka mempunyai kapasiti kewangan dan pembelian yang beza. Oleh itu adalah penting kerajaan menawarkan grant ataupun subsidi kepada PKS untuk memasang penapis udara di kawasan sekitar mereka supaya pengunjung, pelanggan dan kaki tangan semua lebih selamat dalam kawasan tertutup ini. Department of Occupational Safety and Health boleh menjadi pihak berkuasa untuk membantu mereka dalam memberi nasihat dan pengkuasaan bagi pemasangan peranti ini. Untuk syarikat yang lebih besar, mereka mungkin perlu diberi rebat pinjaman ataupun pelepasan cukai untuk memasang, tetapi untuk PKS yang lebih kecil boleh mendapat subsidi kerajaan untuk pelepasan cukai. Saya berharap kerajaan akan mempertimbangkan cadangan ini dan mengambil tindakan segera untuk kita mencapai endemicity in a safe environment. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Dipersilakan Yang Berhormat